Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Pagi bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Oke guys, berikut adalah kompilasi info yang dapat kami kumpulkan untuk di-sharing dengan anda di kesempatan kali ini. Guys, seperti yang kami share dalam video sebelum ini, bahawa baru-baru ini kedua kakak Sushant Singh Rajput iaitu Priyanka Singh dan Meetu Singh memohon kepada Bombay High Court agar menolak FIR yang difailkan oleh RIA terhadap mereka dan memohon agar mahkamah menutup kes tersebut. Mereka juga memohon kepada mahkamah untuk bertanya kepada CBI atau Central Bureau of Investigations yang sedang menyiasat kes kematian pelakon itu agar tidak melakukan paksaan terhadap mereka. Tuduhan RIA kedua kakak SSR ini telah memberikan 3 jenis ubat pada Sushant yang sedang mengalami masalah anxiety ketika itu. Yang anehnya dalam petisyen itu juga RIA menuliskan dia pun tidak pasti apakah ubat itu dimakan Sushant atau tidak, dan kalau Sushant memakan ubat itu, apakah itu penyebab kematiannya. Ternyata CBI menolak FIR yang dibuat RIA itu. Menurut CBI, FIR yang difailkan RIA itu cacat dan buruk dalam undang-undang. Selain itu, CBI juga mengatakan komplain yang dibuat RIA bersifat spekulatif dan biasanya spekulatif tidak boleh dijadikan asas dalam membuat FIR atau First Information Report. RIA menuduh kakak-kakak Sushant, juga Dr. Tarun Kumar daripada Hospital Ram Manohar Lohia di Delhi dengan sengaja menyediakan preskripsi untuk Sushant. Kononnya hanya RIA yang tahu apa ubat yang sesuai untuk Sushant dan doktor mana yang layak untuk merawat Sushant. Sementara itu, seorang lagi anggota Parlimen India daripada parti BJP mengatakan kecewa dengan siasatan kes kematian pelakon Sushant Singh Rajput yang terlalu perlahan dan memakan waktu yang lama. Anggota Parlimen itu yang bernama Pragya Thakur pada hari Rabu 28 Oktober 2020 mengatakan ini semua kerana Ketua Polis Mumbai Parambir Singh. Pragya yang berbicara secara eksklusif dengan Arnab Goswami daripada Republic TV mengatakan Parambir Singh yang menjadi penyebab semua ini. Dia seterusnya mengatakan Sushant Singh Rajput seorang pemuda yang tidak mendapat keadilan untuk kematian yang misterius. Pragya juga mengatakan kepada Arnab dia mensupport semua kempen yang dibuat oleh Republic TV untuk mendapatkan keadilan bagi pihak Sushant. Masyarakat perlu tahu kebenaran di sebalik kematian misterius pelakon itu. Republic TV menggali permasalahan ini dan menayangkannya untuk pengetahuan umum. Menurut Pragya, selanjutnya banyak perkara yang ditutup-tutupi atau di-cover up dan tidak konsisten dalam siasatan kes kematian Sushant yang ditunjukkan oleh Republic TV, katanya lagi. Dia mensupport apa yang dilakukan oleh Republic TV itu adalah menjadi hak setiap channel media menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap ketidakadilan, katanya lagi. Guys, Kangana Ranaut kembali menjadi pemberitaan lagi. Pasalnya seorang pelakon wanita Siri TV yang bernama Malvi Malhotra ada menyebut nama Kangana dan memohon pertolongannya. Malvi ditikam dengan pisau oleh seorang lelaki yang bernama Yogesh Mahipal Singh setelah Malvi menolak cinta lelaki itu. Kejadian berlaku pada hari Isnin 26 Oktober 2020 sekitar pukul 9 malam berdekatan dengan rumah Malvi di Versova. Selain meminta bantuan daripada National Commissions for Women, iaitu agensi yang bertanggungjawab melindungi wanita di India, Malvi juga yang dipetik agensi berita IANS sebagai mengatakan dia ada memohon kepada Kangana untuk membantunya. Dia juga berasal daripada wilayah yang sama dengan Kangana iaitu Himachal Pradesh. Menanggapi akan permintaan Malvi itu, Kangana menuliskan di Twitternya, inilah kebenaran dalam industri filem. Ini yang akan dihadapi oleh mereka yang datang daripada kota kecil dan tidak mengenali orang-orang hebat di Bollywood. Akan diperlakukan sesuka hati oleh siapa saja. Mereka boleh ditikam, diperkosa dan dibunuh. Kangana turut men-tagging postingnya itu kepada Ketua National Commissions for Women dan Kangana menuliskan, Dear Malvi, saya akan bersama anda. Saya dengar anda kritikal, saya berdoa untuk teman. Semoga agensi Commission untuk Wanita akan segera mengambil langkah proaktif dalam hal ini. Sabarlah wahai Malvi, tulis Kangana lagi. Kami semua bersama anda dan kita akan berjuang mendapatkan keadilan untukmu. Semoga anda tidak putus asa. Malvi dalam kenyataannya kepada media juga mengatakan dia sama sekali tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini di Mumbai. Seorang pegawai daripada Balai Polis Versova mengatakan pihaknya sudah memfailkan FIR terhadap tertuduh Yogesh Mahipal
di bawah Seksyen 307 Undang-Undang India, iaitu cobaan untuk membunuh. Guys, Kanggana kini dijadikan tempat mengadu oleh para pelakon baru TV dan filem yang berasal daripada kota-kota lain di India selain Mumbai dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan insan-insan hebat di Bollywood. Kanggana juga kelihatannya siap membantu mereka semua sebab dia tahu bagaimana sakitnya bila talent-talent baru tidak mendapat tempat dalam industri entertainment di India, khasnya di Bollywood. Guys, kami hanya ingin mengingatkan anda, Kanggana juga menjadi produser filem semata-mata kerana ingin memberi kesempatan kepada talent-talent muda yang berkualiti tapi dipinggirkan dan ada yang langsung tidak diberi kesempatan. Anda tentu ingat, Kanggana lah yang memberikan kesempatan untuk Ankita Lokande, bekas kekasih SSR, untuk menjadi pelakon filem. Kanggana memperkenalkan Ankita ke dunia filem dalam filem Manikarnika. Filem ini Kanggana sendiri yang menjadi produser dan juga pelakon utama. Walaupun telah bergelar pelakon filem, namun Ankita tidak pernah dipandang oleh para pembuat filem Bollywood. Dia masih tertatih-tatih dalam industri filem Bollywood. Perlu anda ketahui guys, di Bollywood, kalau anda sudah popular sebagai pelakon siri TV, namun kalau ingin memasuki industri filem, anda harus bersaing dan mampu menunjukkan kehebatan lakonan anda. Itu pun seandainya anda bukanlah stakit dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para pembesar Bollywood, seperti juga SSR yang sudah terlalu popular di TV, namun bila memasuki dunia filem dia tidak langsung menjadi pelakon utama. Kalau anda sudah menjadi pelakon filem, anda tidak akan diizinkan untuk berlakon siri TV lagi, sebab itu akan menjatuhkan nama anda sendiri. Seperti juga Shah Rukh Khan yang awalnya menjadi pelakon siri TV sebelum menjadi pelakon filem yang hebat. Namun itulah yang disayangkan oleh para fans dan supporter SSR. Shah Rukh Khan tidak sedikit pun menunjukkan simpati kepada nasib yang menimpa SSR sewaktu dia hidup ataupun setelah SSR tiada. Padahal Shah Rukh Khan sendiri asalnya adalah seorang outsider. Guys, siasatan kes kematian SSR masih belum tuntas. Ramai fans dan supporter SSR merasa rindu akan pelakon itu dan satu demi satu kenangan berita tentang pelakon itu diposting semula di sosial media. Kalau dalam video sebelum ini kami share story pasal jawapan yang diberikan oleh SSR kepada fans yang bertanya padanya tentang like atau suka dan love atau cinta. Satu lagi video diposting semula untuk mengenangkan betapa Sushan adalah lelaki yang penuh pesona karismatik, berwibawa dan bertanggungjawab bila dia coba melindungi pelakon wanita yang dikabarkan pernah berpacaran dengannya, yaitu Kriti Sanon, dari ditimpa malu yang besar. Video ini sewaktu promosi filem lakonan Sushan dan Kriti yang bertajuk Rapta pada tahun 2017 lalu. Kriti yang sewaktu itu duduk di kursi bar yang agak tinggi merasa tidak nyaman kerana dia hanya memakai skirt mini daripada kulit yang berwarna hitam. Sushan yang berada di situ menyadari kemungkinan ada di antara paparazzi yang nakal akan memotret Kriti yang dalam pos duduk dan skirtnya tertarik ke atas. Sushan lantas berdiri di antara Kriti dengan para paparazzi itu sehingga tidak akan ada yang merakam gambar bagian skirt Kriti Sanon. Kriti memang tidak banyak berbicara mengenai siasatan kes kematian Sushan Singh Rajput, namun dia pernah membuat posting di sosial medianya ketika Ria mulai dipanggil agensi yang menyiasat kes kematian SSR ini. Ketika itu antara kata-kata yang dituliskannya, mendung, berawan, sungguh tidak jelas. Namun kebenaran itu seperti matahari. Matahari tetap ada di situ. Jangan berspekulasi, bersabarlah menanti. Mungkin cuaca akan berangin dan akan hujan. Namun ingatlah teman-teman, kadang-kadang badai datang untuk membuat matahari bersinar kembali. Oke viewers tersayang, itu saja sharing kami kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share channel kami ini dengan teman-teman anda ya. Kalau ada info yang ingin anda ketahui, tuliskan saja di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kami akan perhatikan hal itu. Terima kasih atas support anda pada channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.